Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat ataupun ekor-ekor yang hadir pada malam ini, terima kasih diucapkan pada Pak Yusof, Pak Rosli, Pak kita, Cik kita, dan sahabat hadir. Jadi dengan izin Allah Ta'ala pada petang ini kita datang bersama-sama di majlis kuliah. Kuliah lah, kita maknanya buat kuliah. Tapi dah lama sangat. Pada Pak Yusof tu, call itu tak dapat, terputus hubungan. Jadi Alhamdulillah. Jadi saya tak banyak apa cakap, cuma kita nak ucapkan terima kasih lah kepada yang hadir kan, semua datang. Dan pada hari ini bukan ikon-ikon kita yang lain pun ada, tapi mungkin dia orang tak sempat, kita ada sebab-sebab tertentu lah. Jadi saya ni sebenarnya macam ni. Kelas kuliah ni sebenarnya kita adakan sebulan 2 kali. 2 minggu sekali lah maksudnya. Jadi kelas kuliah kita ni kita tak ada paksaan nak datang lah. Tapi sebenarnya yang paling cantik 2 minggu sekali tu saya tak ada masalah kan. Kalau boleh kita jangan ketinggalan. Bila ketinggalan, esok Ustaz Hashim nak ulang balik, bukan tak boleh ulang. Jadi kita ulang jadi kita ekor-ekor lain pun dia yang datang tu dia nanti takut dia pun nak ambil yang baru. Tapi tak ada masalah dia nak ulang tak ada masalah. Cuma kita kalau boleh kita buat preparation bila datang kuliah kita. Kita tak mau mengaji ilmu tauhid, dah faham ilmu tauhid, kita putus tauhid. Ini kita tak mau. Dah faham ilmu tauhid, aku ni dah faham, dah betul-betul kita dah jazam yang putus kan, ataupun dah bai'ah. Lepas tu kita pun duduk rumah tak buat apa. Sebenarnya dia ada sifat Muhammadun yang buat tu tabligh, tak menyampai. Nampak? 4 sifat Muhammadun ni, Siddiq, amanah, tabligh, qomah. Jadi kalau kita nak menyampaikan, kita tidak ilmu, macam mana kita nak menyampaikan pada family kita kan? Jadi kita dengan faham syahadah tu hanya faham untuk kita, dan kita tak mau beramal, tapi untuk yang lain kan, nak menyampaikan ada. Jadi itu yang saya bincang Ustaz Hashim. Kalau kita hanya fokus syahadah saja, bukan ilmu tu syahadah memang hebat lah, ilmu yang paling tua, paling tertinggi sekali, mana-mana ilmu memang syahadah. Tetapi untuk mengembangkan ilmu tu, ilmu daripada syahadah tu, mesti dia ada ilmu syariat, solat, puasa, zakat, Al-Quran, ilmu bahasa Arab, banyak sebenarnya. Jadi kita hari ni nak jadi orang yang bertakwa, beriman ni bukan hanya sekadar tauhid saja. Kita nak mengembangkan ilmu. Jangan kita hari ni nak kembangkan ilmu kerana kita dah pandai dah. Kita ni saya cakap tadi, tengok fokus dari sifat Muhammadun. Ada dah tabligh di sana. Jadi tabligh ni kita kena faham, tabligh ni kita kena ada ilmu. Sekurang-kurangnya basic untuk punya sebab apa yang saya faham lah pengalaman saya. Bila kita nak sembang orang ramai, tak kala dia balik kita ke saudara kita, kawan-kawan kita. Dia orang akan nak tengok tu syariat tadi tu. Syariat dulu. Tauhid juga, tapi syariat dia itu cukup penting tu. Kalau kita orang tolak ke depan pun untuk pondok ke belakang tak boleh. Kita kena jaga. Jadi sebenarnya kita buat kuliah ni kita nak kembangkan ilmu daripada ilmu tauhid tu, kita nak kembang supaya kita tak ketinggalan, kita ada asas ilmu. Adalah rukun agama tadi lah. Jadi saya bagi pandangan saya dan juga saranan saya lah pada Pak Yusof, pada Abang Rosli, kita fikirlah, bincang-bincang lah kan. Kalau rasanya nak join sekali, nak sertai sekali kuliah kami, Alhamdulillah lah, sama-sama kan, supaya tak ketinggalan. Kita buat sebulan 2 kali tak banyak. Sebulan 2 kali tak banyak. Tengok dalam YouTube pun bukan semua, bukan menyeluruh. Dalam YouTube, walaupun ada rakaman yang YouTube, tapi tak semua kami bincang secara formal terbuka. Ada yang tertutup. Macam bab tauhid, kalimah tauhid. Dia tak boleh bincang melalui cara umum, nanti orang tak faham. Jadi fitnah pula. Jadi hari ni kita tak mau yang ilmu yang orang tak sampai tu betul, tepat. Cuma orang itu kena datang sebab tu dia nak faham tauhid, dia kena main buat ustaz. Tu sebab dia tu. Jadi yang ni kita kena faham. Yang saya harap macam Pak Yusof dah mengaji dah. Abang Rosli kita dah ngaji dah. Kalau boleh kita jangan hanya nak untuk fokus mantapkan tauhid. Tauhid tu dia ada kerja buat dah. Kena faham tu, iman tu dia kerja buat dah. Bukan iman tu hanya kata saja kan. Kita dah kira beriman dah. Kita belum lagi beriman. Jadi di sini dalam iman tu dia ada 3. Pertama, kita ucap dengan lidah. Yang kedua, tasdik di hati. Yang itu lakukan dia dengan perbuatan. Anggota badan kena buat. Jadi nak buat macam mana kalau kita hanya ucap syahadah. Dalam syahadah tu dia ada rukun syahadat, solat dan batal. Kita pun faham.
Macam contoh dalam syahadah tu, pertama dia suruh kita faham. Yang kedua dia suruh kita ikrar lidah, tasdik hati lakukan dia dengan perbuatan. Lepas tu dalam tu dia ada nafi dan isbat. Apa yang kita nafi dalam syahadah tu, apa yang kita isbat dalam syahadah tu. Kerja buat. Dan nafi isbat ni pula dia ada kerja buat dia. Bukan kita hafal dalam kepala otak dia, bukan. Dia ada kerja buat. Macam mana kita nak buat kerja-kerja nafi isbat? Nak kerja nafi isbat tiada buang Tuhan tu, melainkan Allah tu, macam mana kerja-kerja dia? Macam mana Pak Yusuf? Kalau saya contoh. Macam mana Pak Yusuf nak buat kerja-kerja nafi isbat? Kalau Pak Yusuf hanya kata kerja nafi isbat tu kita Buang syariat. buang Tuhan lah. Buanglah Tuhan tu. Kan isbatlah Allah Taala ataupun 4 perkara dengan syahadah tadi lah. Kan buang sifat ketuhanan, kesaitanan, kebinatang segala. Itu kita hafal, tapi Kerja buat. praktikal dia mana? Ada praktikal dia nampak tak? Yang ni orang terlepas mana? Praktikal dia macam buang wuduk tu orang dah tengok. Tu dia ada kaedah nanti lah. Nanti Ustaz Syed akan jelas. Tak apa. Jadi yang saya faham kan, dia kena nafi, dia kena buang lah. Nafi sifat marah, sombong, buang. Itu mesti. Itu kena buat. Dia kena semua buat, kena buat latihan. Kalau tidak, payah nak hilang. jadi betul macam Hakim cakap tu betul kan. Nak buang sifat marah semua. Itu teori. Macam kita nak buat kek pisang. Dia ada lah tulis resipi tu. Ada, betul tak? Lepas ada resipi bawah tu dia tulis tu cara-cara nak buat. Itu teori lagi tu. Macam mana nak buat? Kena ada orang guide kita. Macam tu. Bawah tu. Mayuk, baju, kampung, semua. Sebab tu beza orang yang saya cakap di pengalaman saya berniaga. Orang yang berniaga buat donat yang pergi belajar dengan orang berniaga buat donat tak belajar lain. Betul tak? Contoh dia belajar dengan mak dia ataupun dia pergi resipi turun-temurun. Nampak siapa yang guide dia tu? Macam tu juga kalimah tauhid. Yang nak guide siapa tu? Tentulah ada guru. Tentulah ada orang yang nak mengajar. Tentulah ada Quran dan hadis. Tentulah ada cara-cara nak buat tu. Yang ni kita penting. Jangan kita faham tauhid. Tapi hari ni yang jadi berlaku huru-hara berselerak tak buat tauhid. Jadi sebab apa? Dia tak mau belajar cara dia buat tu. Dia nak fokus untuk iman saja. Iman ni memanglah dalam kalbu hati kita. Tapi kita nak buat tu, nak melaksanakan tu. Macam Ustaz Syed kata tadi, Allah Ta'ala tak pandang pada ilmu. Dia nak pandang pada amal kamu. Perbuatan berdasarkan iman tadi, bukan perbuatan berdasarkan ikut orang tu. Perbuatan berdasarkan orang ni. Perbuatan tadi berdasarkan oleh kerana aku nak tunjuk aku ustaz, aku bukan. Berdasarkan iman. Perbuatan mesti berdasarkan kalimah tauhid. Bukan dia tak boleh lari benda lain. Itu saya bagi point dia. Jadi saya tak mau banyak cerita. Saya serahkan balik pada Ustaz Syed. Dipersilakan. Tak. Dia kena ada buat buku tulis. Kalau tidak, kita lagi hebat pada Imam Syafi'i. Tulis lambat, rakam je. Tengok orang. Dia kalau rakam pun dengan tulis dia beza, dia lain. Di sudut kefahaman kita pun jadi lain. Kita rakam kita dengar ya. Tapi kalau kita tulis dengan rakam, dia lagi hebat. Ni buka dah okey ya. Ulang bagi. Okey, badan okey ni kita buat lain dia. Jangan ni punya kain. Okey. Bismillah saja pada. Bismillah saja pada. Rakam yang ini kan? Ya, video ni kan? Ni dulu bawah ke depan sikit.
Kali nampak tak? Nampak bilik full kan? Kan full, nampak dari recorder. Kan, take recorder. Okey. Dua bang tu. Depan ni. Tekan lah bukan merah ni ya? Ini bila nak start tekan awak. Tekan. Okey, boleh start kah game? Tu rekam itu. Dah. Dah. Automatik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha marhuma Masih tak boleh tu. wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tengah tu bawah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Dia yang masih memanjangkan umur kita. Dan pada hari ini kalau kita tengok teman-teman kita yang sama-sama sekolah, yang sama-sama berjuang bermain apa dengan kita, kebanyakan dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah tak ada dah, hanya tinggal orang panggil arwah saja. Jadi dengan kesempatan yang umur, yang baki umur yang kita ada ni, kita mai sama-sama kita belajar. Kita ni tak ada pandai, tak ada bodoh. Allah bagi tu cukup orang kata sempurna, dengan syarat kita pandai menikmati dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah tadi. Jadi hari ni bila kita tengok tu, semoga apa yang kita buat hari ni masalah kita paling besar adalah masalah kita. Dia termasuk dalam dosa besar tau. Kita melupakan Allah Ta'ala. Tahu kita melupakan Allah Ta'ala. Musibah yang paling besar. Allah cerita dalam surah Al-Insan, Allah kata apa? Dalam surah As-Sajdah. Fazuku bima nasitum liqa ayamikum hadha. Mana Allah kata, hari ni aku bagi azab kat hamba ni pasal apa? Pasal hamba nasina, hamba lupakan aku, kata Allah Ta'ala. Jadi azab yang paling, mana dua kali Allah azab tu kita lupa Allah Ta'ala. Lawan lupa ni, lupa masuk dalam bahasa Arab dia panggil ghafil ataupun ghaflah. Itu makna lupa. Jadi lawan pada lupa ni, kita kena sentiasa mengingati Allah. Mengingati Allah tu lawannya maksudnya zikrullah. Jadi mana majlis zikir ni, mana inilah majlis zikir ni banyak duduk seorang-seorang pun kita boleh zikir kan. Allah pun boleh sebut, subhanallah pun boleh, la ilaha illallah pun boleh. Tetapi zikir yang paling besar adalah majlis ilmu. Pasal apa saya kata majlis ilmu ni paling besar? Sebab kita ni dihadirin oleh beribu-ribu malaikat tapi kita tak sedar. Kalau seorang nisbah dia malaikat 1000 tau. Sebab benda ni kita wajib percaya sebab Quran cerita, hadis Nabi pun cerita. Ini kepentingan kita ni. Sebab itu bila mengaji bab tauhid ni, kita rasa apa yang kita buat ni Allah perhati, Allah fokus. Kita hari ni bila kita lupa Allah Ta'ala, kita tak ingat benda ni. Sebab itu kita boleh buat macam-macam kan. Dengan mak pak kita tak ada sifat hormat dah hari ni, akhlak kan hari ni kan. Jadi kalau dengan mak pak dia sendiri, sedangkan Nabi kata selain pada Allah dan Rasul, orang yang wajib kita taat adalah ibu bapa kita. Ibu tu dulu, bapa tu kemudian kan. Sebab itu dia kata asal usul, asal daripada bapa, asal daripada ibu, usul pada pak dia kan musuh saya. Dia kata dia faham sajalah melawak kan. Jadi asal usul. Jadi hari ni macam mana kita nak merasakan diri kita ni dah mengaji tauhid,
nak buang syirik tu. Inilah sifat-sifat yang kita kata kita nak buang ataupun nak buat kerja nafi isbat tadi. Salah satu dia kita kena duduk dalam majlis ilmu. Baik. Jadi perbincang kita hari ini saya dah buat satu sikit macam format lah. Yang ni pun sahabat kita yang suruh saya buat ni, suruh saya sampai, tapi tak apa, insya-Allah saya tulis kat whiteboard sikit. Dia macam kita kata minit mesyuarat lah. Ni Hakim, ni pen dia boleh pakai Hakim? Hakim tak. Silap. Silap tak? Okey. Okey, yang pertama beza tadi yang sekitar saya marah sikit ni. Islam dan iman serta ihsan. Yang ni rukun agama ni. Beza itu. Baik. Okey. Yang kedua beza yang ni penipu ni senang, yang ni penipu dengan pendusta. Yang ni sikit lah, tapi yang ni pun tak banyak sangat kita nak hurai sebab masa kita kan. Kemudian kalimah syahadah ni mengikut ni kalau dan lah, tapi ingat dan kot. Nahu dan sorof. Boleh nampak ke abang? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian yang keempat ni sama ada dia sekali kalimah Muhammad tadi. Ananda syahadah Muhammad tadilah. Kalimah syahadah Muhammad. Kalimah. Okey. Sama juga mengikut nahu dan soroh. Kalau kita mengaji nahu soroh baru kita nampak. Nahu. Ada mengaji nahu soroh. Okey, kemudian sedikit lagi kita bincang di sudut tajwid. Ini kena bincang ni Fatihah ni. Sebab amin tu berapa harakat. Nanti saya terang, saya kena terang, wajib dah saya. Kita nak sebut, kemudian ada setengah orang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, dia tak baca alaihim, dia baca alaihum. Pun ada. Jangan kita terkejut. Makna tak lari. Dia ada qiraat dah. An alaihum an siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Dia tak ada dhalun. Kita nak jawab apa? Takkan jawab amun. Mesti amin ya. Amin tu berapa harakat? Berapa harakat? Min berapa harakat? Saya terang. Ini penting ni sebab kita duk baca dalam solat kan. Okey, yang kelima bab tajwid. Tajwid ni pertama di sudut Fatihah lah. Fatihah. Yang kedua, biasa mengaji ya idgham. Apa maksud idgham? Nampak silap lah. Nampak idgham kata dengung tu silap lah. Idgham tu memasukkan. Idgham ni ada dua. Satu, saya tulis dalam jawi sikit lah. Satu dia panggil idgham ma'al gunah. Kira Pak Yusuf tahu juga tu. Makna ada siapa saya bagi peringat. Dia kena silap ni, dia kata idgham apa ni mahijrah. Silap sebut. Dia dalam orang sebut dia kata idgham ma'al hijrah bukan ma'al. Satu lagi idgham bila gunnah. Ni saya tahu ni Kak Faridah mesti diajak ni, tapi saya tak mau kita tahu tu. Tu tahu, tapi yang lain tu tak tahu. Cakap dia terang aja. Okey.
Saya kata setakat ni pembincang ni panjang ni nak ikut. Malu berapa yang kita tahulah. Lepas tu tak tahu dah. Baik. Dalam idgham al-ghunah, kita pecah bagi nampak. Dia ada idgham kamil, ada idgham naqis. Kamil dia duduk tang mana? Bukan Salih Kamil. Tu tak bila mengaji ni balik esok ajak anak cucu je. Ajak tak apa. Saya orang panggil apa? Bagi ijazah terus. Tapi kena betul-betul faham, jangan silap faham pula. Jadi sesat pula. Bukan sesat je nak, daripada apa yang mengajak macam ni. Yang ni yang banyak. Sebab kalau kita mengaji di surau ke masjid, walaupun guru tu guru tajwid, dia ajak idgham ma'unah dengan bila runah ya. Dia kata huruf dia ada ma'unah ya wa minun kan. Bila runah orang alam. Tapi di situ dia ada pecah lagi tu. Yang dikatakan runah tadi, idgham al-runah ni, apa yang runah idgham dalam bentuk kamil? Apa yang bentuk naqis? Kamil mana sempurna, naqis ini mana kurang ataupun cacat. Contoh dah. Saya nak bisa contoh. Kita baca miu wal qalam. Waw tu dengung waw kan. Nun mati bertemukan waw kan. Miu wal qalam. Kenapa nak dengungkan huruf waw tu? Waw kan huruf dengung. Huruf dengung ada waw. Ni saya tengok ni. Abang, Barusli. Tak ingat tak apa. Tak ingat tu kira selamat lah. Tak ingat saya peringat. Tak apa, jangan malu. Jangan apa Ustaz tanya. Dah, dia mesti ada give and take. Tanya soal je. Jangan malu. Di kelas saya tak tanya lah. Kalau kelas ramai saya tak malu orang. Kita jaga juga datuk semua. Tapi kalau macam ni adik kita anggap macam adik-beradik ya. Anggap ni saya macam abang lah, tak kisahlah. Kan? Anggap macam tu lah. Adik pun tak apa. Macam mana tu? Huruf dengung ada berapa? Baru dengar dia dengung. Nasib dia tak dengung. Baru dengar. Huruf dengung ni, sebab tu bila seorang imam dia nak jadi imam, dia kena baca 5 makrah yang besar. 5 makrah ni asal kharaja. Tempat nak keluar huruf tu. Lidah kita nak parking. Dia ada parking tu. Parking tamana nak parking lidah kita. Kalau tidak kita silap sebut, makna jadi lain. Dan kita tak bagi hak huruf tu, berdosa kita. Tajwid ni hukum dia fardu kifayah tidak? Seorang buat dia tak payah. Itu untuk umum, tapi bila kita pegang ayat Quran, wajib atas kita kena tahu. Bila buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim tu huruf dengung ni sahabat tau. Huruf gunah ni huruf dengung dah 2 ya, min dengan nun ya. Dengung kat mana? Ni abang Yusuf. Kita duk dengung. Contohlah, Piramli dia buat lagu kan. Engkau laksana bulan. Dia dengung tak mana? Al-Khasyum. Dengung tak mana? Tuje deka toi jana sanam. Sanam tu dengung tu. Tak mana dengung? Kya bota hai diwana sanum. Dengung tang hidung. Jangan dengung tang ni. Dengar daripada dengung tang mulut. Tak jadi. Dengung tang hidung. Kita akan rasa hidung kita ni bergerak. Sebab itu bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Dia mati dengan nun kan? Bila mati nun, lidah terpaking tang bonjoy tu. Dalam lidah langit kita kan ada bonjoy. Itu dia panggil gigi gusi depan. Ni nama tu. Gusi gigi depan maksud dah. Makna kata situ ada 3 huruf lepas tu ra lam nun. Jadi bila sebut lamin, kita paking lidah tu, kita senyum, dia senyum boleh jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buat betul, angin keluar ke hidung. Kalau tak keluar ke hidung, tak sah Fatihah. Ni berapa banyak orang ni kira kita mendalami lagi lah. Kalau buat dia lah betul, Allah kira. Allah kan pandang sekat mana kita boleh. Setengah orang dia sakit hidung tak boleh nak bergerak kan. Tapi bagi kita yang normal ni, sebab dia huruf gunah, dia ada baca 5 makrah. Kita ambil besar, tak payah pecah 17 nak ingat pening pula. Kita ambil 5. Pertama dia panggil al-halqu, huruf halqum. Ya, keluar halqum ni. Huruf halqum pula dia kena tengok. Dia ada adna halqi, ada wasatu halqi, ada aqsa halqi.
Sebab itu bab tajwid pun kalau masuk dalam bab syariat, bab puasa, dia ada bersangkut tu. Contoh dia bila kita kata hukum wasatul halqi. Wasatul halqi ni huruf apa? Huruf pertengahan. Huruf pertengahan huruf apa? Kha dengan ghin. Kan? Kha dengan ghin. Kalau ada halqi ni huruf dia nak keluar dah ha dengan ain. Tapi kalau huruf aqsal halqi hamzah dengan ha. Nah ni nak buat beza tu. Kalau kita puasa, kita terbelahak. Terbuat kita rasa dia duduk tengah, dia duduk pertengahan halqum. Kita boleh telan balik tak batal. Nampak? Tapi bila dia duduk kat adnal halqi dah terkeluarlah huruf ha dengan ain tadi, kena buang kalau telan tak batal puasa. Dia ada sangkut paut. Ha. Okey. Apa dah? Mudah kan? Udah tak mana pun. Jadi yang tu udah yang dalam poket dan apa tu time kita solat. Kalau di luar takkan udah dalam poket lah. Tengok keadaan. Nampak tak? Di sini pun orang tak payahlah sebab bila imam-imam nak jadi imam, kita test dia orang tahu bacaan. Dia mufti suruh kita orang pergi test. Baca. Kadang-kadang hak mai jadi imam tu tak tahu hukum. Mai tak tahu hukum kita terima tapi kita reject lah, lepas tu hantar surat kan. Jabat hantar surat kata tak mana suruh perbaiki bacaan. Bukan talih imam boleh, tapi perbaiki bacaan. Kadang suara sedap tapi hukum tak kena. Kadang kita tengok musabaqah, dia ni suara sedap pasal bakalah. Tang hukum tadi hak-hak tajwid tadi dia tak bagi. Pada dengar lagu best tambah dengar lagu Rajis Muhammad Rafi ke Kishore Kumar tu zaman saya kan. Bahasa ke under na asike zaman saya tu. Pintu terkunci pasal apa? Makcik teriak. Makcik bukan faham pun. Tu hai dia abang tu bahasa ke under na asike pintu tu terkunci dia tak nak keluar. Yang mana makcik teriak. Sedih dengar lagu tu lah. Dia tak tahu. Nampak tak? Dengar sedap. Anda sekui bahar na asike. Saja melawak gelak-gelak sikit. Saya melawak. Tabar liam tak mau tak kot. Ingat Barsi tak suka lagu Hindustan pula. Saya tak kisah. Okey, baik. Jadi perbincangan kita kata Islam, iman, ihsan. Penipu pedusta ni, okey. Kalimah syahadah ni mengikut nahwu dan saraf. Satu ni ustaznya, jahil dan bodoh. Jahil dan bodoh. Okey, jahil dan bodoh. Sekali lah ada sikit-sikit tani. Jahil dan bodoh. Kemudian ada satu lagi perbincangan panjang tu saya ingat tak payah masuk kot. Tapi panjang tu. Kita ni manusia kan. Quran dia sebut bukan dia sebut bashar, tapi boleh saya cara ingkar boleh lah. Bashar, lepas tu insan dengan annas. Tiga ni manusia. Tapi apa beza dia? Bahasa Arab bila sebut tu makna dia memang tepat. Nampak? Hakim, hang ngaji lama. Macam mana Hakim? Ingat Hakim ngaji lama. Dia bashar dulu kan. Kan al-abul basyariah tadi. Bukan shin dengan bukan sod belum melihat. Dia shin bashar. Bashar tu manusia. Okey. BASYR. Dia kalau bahasa Arab dia ni okey. Basyarun, bashar. Kemudian insan, al-insan. Al-insanu. Nampak? Kemudian satu lagi An-Nas. Dia kalau Arab tepat sikit. Kalau tulis Jawi, Rumi tak apa nak tepat. Nampak? Bila kau kata tadi, dia sebut, Bashar tu melihat. Itu Sod. Ni Shin. Macam kau bila kita kata Sautun. Al-Aswad. Kalau Sod, jadi vokal. Kalau Sin, jadi hitam. Hajatul Aswad. Nampak tak? Silap pun huruf ya.
Macam juga kalbu dengan qalbu. Kalau kalbu anjing. Kalau qalbu qaf bawah hati. Macam juga fuad dengan fuad. Mana betul? Kita sebut fuad kan? Fuad Muhammad Fuad. Salah. Dia kena fuad. Ain dia. Bukan ain, dia alif. Alif. Fuad. Bukan fuad. Fuad. Mana jantung hati, si jantung hati. Mata aku merah bukannya aku kurang tidur. Okey, yang ni pembincang kita. Okey. Baik. Sekarang kita nak cerita tentang apa itu Islam. Ingat tak hadis Jibril? Kita baca tak sana dulu hadis Jibril? Buku ni sikit. Dalam buku. Okey. Bagi buku tu bagi. Okey. Bila Jibril dia tanya tu betul dah. Apa itu Islam? Contohkan Islam. Nabi cakaplah Islam tu dia kena mengucap 2 kalimah syahadat dan kemudian kena puasa. Lepas puasa kena zakat. Lepas tu pergi haji apa semua tu. Jadi itu kerja buat kita tu, kan? Tapi hari ni banyakkan orang dia hanya sebut saja. Tapi di sudut perbuatan tu, praktikal tu tak ada. Dia tahu dia mengucap, cukup. Solat, aku solat, sudah. Tapi sedangkan Quran kata apa? Inna solata tanha anil fahsya. Pandai dah, boleh sambung lah. Pandai dah. Itu je pandai. Boleh. Solat tu dia mencegah daripada kemungkaran. Tapi hari ni pasal apa solat tu tak mau cegah kita daripada mungkar? Sebab cuba kita kaji tengok. Sebab solat kita tak ada kualiti. Pertama kita baca kita tak faham. Yang kedua kita tak baca yang seolah-olah kita ni betul-betul berhadapan dengan Allah Taala ni. Biasa ada orang Arab ni contohlah beza Islam ni. Orang Arab Badui kata kami telah beriman. Ada surah apa? Cek tengok. Surah ni Siapa ada bawa Quran ataupun dalam ni boleh cek tengok. Surah Al-Hujurat ayat 14. Surah yang ke-49. Surah yang ke-49 ayat 14. Ni. Tulis macam ni bagus. Balik kita cek tengok kan. Apa kata orang Arab ni? Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab Badui ni kami telah beriman. Di situ kalau kita tengok Quran, dia dah tulis macam ni. Apa maksud dia? Dengan faham tak? Ni sad lam ya ni. Ya tapi dia buat ekor tu. Yang ni qaf lam ya. Apa beza tu? Jangan kita tengok saja semua tanda dalam Quran tu semua ada makna tu, bukan saya saja. Mana tu ulama dulu fikir tu macam mana nak memperkasakan Al-Quran tadi. Di samping kita nak beramal, nak bagi Quran tu hidup. Kan? Macam mana Rasulullah bila orang tanya Al-Quran tu macam mana? Kata Sayyidina Aisyah, lihatlah Rasulullah, itulah Quran yang hidup. Kita nak bagi tu Quran hidup ni macam mana? Tu saya kata hari ni musibah kita banyak lupa Allah Ta'ala. Jadi lupa macam mana? Lupa mengingati dia. Contoh iradat kita baca kan. Kudrat, iradat. Tetapi iradah. Iradah ni berkehendak. Allah berkehendak, kita pun berkehendak. Dia. Tapi kehendak kita ni biarlah di bawah takluk pada Allah Ta'ala. Hari ni Allah berkehendak suruh kita belajar ilmu. Cari ilmu, mentauhidkan dia. Bukan apa, semua tu dia suruh kita buang syirik kan. Fokus dia nak buang syirik. Tapi melalui apa? Ilmu tu. Sebab di sudut amal tu semua nak buang syirik. Tetapi berapa banyak orang ikut kehendak dia. Nak bawa anak bini pergi berjalan, pergi makan, tengok wayang. Sampai tak ada masa langsung nak belajar. Ikutlah kata sebulan sekali. Ikutlah kata hari-hari memang tak ada masa. Sampai tak ada masa langsung nak belajar. Dia nak ikut kehendak Allah ke kehendak dia? Saya tanya. Walaupun dia pakai serban besar bakui. Dia pakai juga cubah yang sugi dengan apa, tiba-tiba belajar tak mau. Apa beza dengan Abu Jahal, Abu Lahab tadi? Depa serban depa lagi mahal. Maksud di sini dia macam dia pergi masjid tapi dia belajar tak mau. Sama ah. Sama juga. Tapi kalau belajar daripada YouTube tu
Macam mana? Itu sumber ilmu pengetahuan. Tapi dia mesti ada, sebab itu dia kata macam kita baca Quran, dia mesti ada talaqi. Dia mesti ada guru depan dia. Kalau tengok YouTube, tak ada soal jawab. Yang ni ada soal jawab. Macam itulah dia punya beza. YouTube nak tengok YouTube ke baca buku baca, tak kisah. Sebab itu sumber daripada ilmu. Macam-macam ilmu kita boleh dapat daripada orang kafir pun boleh, sebab ilmu daripada orang kafir tu asal orang Islamnya dia pencuri. Dia nak guide tu. Nak guide kita tu. Nak tunjuk di mana betul, di mana salah. Boleh soal jawab, ya. Ada talaki ya. Mesti ada talaki. Dan kita faham yang ini, tapi bila dengan ada yang kita tanya, dia punya pemahaman tu lain pula. Itu tak mau. Dia biar selari. Ahlan wa sahlan. Tuan rumah kita ni berbesar hati. Okey. Nampak tak? Dia orang kata kami ni beriman. Kata di dalam Quran ni, Quran kata ni, qalatil arabu amanna. Berkatalah orang Arab Badu ni kami telah beriman. Allah suruh Nabi kata, kul, kata kalau Muhammad kata kat depa ni. Kan? Lam tu'minu. Kamu bukan semua beriman, nampak? Bila Allah kata tak beriman ni, Nabi kata apa? Hampa bukan beriman ni. Walakin, kan? Ataupun Nabi kata walakin mana? Katakanlah qulu, tetapi hamba katalah qulu aslamna, kami hanya baru jadi Islam, nampak? Pasal apa Nabi kata tu? Dia ada sebab saya cerita, jangan duduk ngangak. Jangan duduk tengah. Saya cerita. Walama yadkhulul imanu fi qulubikum. Hampa ni hanya Islam saja, baru hampa mengucap dua kalimah syahadat. Tapi hampa tak boleh buat lagi macam mana para sahabat sebab apa? Iman tak meresap lagi dalam dada hampa ni. Dan tujuan depa ni Arab Badu ni, cerita dia dah cerita tu, tapi tu kita kena mengaji asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tadi. Masa tu kemarau, faham kemarau? Bila kemarau, ternakan depa banyak mati. Depa jadi jatuh macam susah lah nak hidup pun payah apa. Kemudian depa dengar, Nabi Muhammad tu siapa susah macam kita kan, dapat duit zakat. Nampak? Dapat berim lah apa macam tu lah kan. Tanah zakat lah, dapat duit zakat. Jadi depa ni kumpulan Badui ramai-ramai pi. Dia ada satu ketua lah, macam kita lah dalam kumpulan mesti ada seorang ketua. Pi sana, terus ketua dia kata, kami beriman dengan Allah. Allah kata depa bukan beriman, depa main nak duit zakat lah. Faham tak? Depa ni nama Bani Asad. Nakkan apa ni je. Nak duit nak keuntungan, untung diri kan. Bila kata tu terkejut depa. Terkejut puak-puak Bani Asad ni. Lepas tu Nabi cerita apa? Islam ni bukan hanya boleh kata mengucap saja, dia ada kerja buat. Terus pun mereka mengaku bai'ah apa semua nak buat mengayu tauhid apa taklah, baru Nabi bagi, tapi tarbiyah dulu lah. Macam ustaz kata dia boleh bagi ni, tapi dia bubuh kita perangkat dulu lah kena. Nak bagi dia faham. Nak bagi faham sungguh. Nampak? Cerita dah ni tu asbabun nuzul ayat cerita aku tu. Kalau kita baca Quran kita tak faham. Cerita ni apa ni Ustaz? Kadang-kadang baca juga kita. Tu yang kita kena main kelas. Kalau kita mengaji nama sorok kita tahulah macam apa dia kata bila sebut lam tu. Lam ni dia panggil kalimah nafi, lam. Tapi kalau sebut lan, yang ni kalau kita usaha lama kita boleh dapat. Lam, nampak? Tapi kalau ni tak usah buat macam mana, memang Allah tak bagi ya. Yang mana yang ni penafian dia kekal. Yang ni boleh berubah. Sebab itu bila kata lam tarda yahudu, makna hati Yahudi ni memang daripada dulu memang tak reda kita, faham tak? Sebab itu dia buat macam-macam, buat bingo lah apa, bagi Facebook lah bagi kita lupa Allah Taala. Makna dia nak bagi cuba kita lupa, memang depa ni ahli kitab. Tapi depa pusing kita tu, tak mau bagi kita dekat. Dah Allah bagi tahu dah hati depa tu, dengan Allah pun depa boleh cabar. Tambah dengan kita. Memang tak boleh ubah lah tu. Memang tak boleh ubah lam ni, nama lam ni. Lam taraka yahudu dekat orang ni. Allah cerita dalam Quran tu. Allah orang Yahudi takkan redha. Mana lam ni, mana dia memang dia tak redha lah. Tak usah lah buat macam PBB kan. Tak usah dah buat lah perjanjian apa gecak senjata macam Israel tu. Dia akan langgar punya. Jadi kalimah ni. Awak ingat orang
sebab itu orang Palestin dia pun tak mau keluar. Negara dia tak kalau keluar siapa nak bertahan. Yalah. Sebab dah tahu dia dah lan dah, dia dah tahu dah. Nampak? Kalau orang kata nama Roslan juga. Habis tu kenapa panggil nama tu Roslan dengan panggil lan je. Okey, faham lah? Itu baru Islam. Maka kita naik tahap sikit. Sebab itu bila Jibril tanya, apa itu Islam? Betul naik tahap iman. Dia abanglah betul-betul percaya dengan Allah. Yakin sesungguhnya. Yakin je lah. Buang syirik tu. Yakin setiap gerak-geri ni. Saya nak cerita pengalaman saya lah. Saya Allah ujilah dengan sikit. Nikmat dia tarik. Saya sakit dulu. Jadi lumpuh lah. Tapi bukan lumpuh semualah. Dia panggil minor paralyzed. Pasal apa? Darah tinggi. Bukan darah tinggi. Saya kencing manis. Darah tinggi tak ada. Oh, ada juga boleh stroke. Dia macam mana? Bila darah tinggi, nurse tu. Tak adalah. Ingat nurse. Banyak dah dengar. Ingat nurse. Kesihatan. Kalau nurse ni 3 Abdul nak duduk di hospital lagi syok tak? Panggil misi. Misi orang dulu kan. Okey. Jadi, saya tak memang daripada muda sampai tua kan, sampai umur 50 lebih tu, tak pernah sakit. Sakit demam tu biasalah, tapi taklah yang biasa yang teruk-teruk tu. Tiba-tiba Allah diuji lama tu. Hampir 10-11 bulan tu. Kadang-kadang bila kawan-kawan duk tanya, ni nak macam mana nak baca? Kita nak baca, kita duduk hospital. Kan? Lepas tu doktor bila tengok, sebab bila saya pergi mengajar orang jamunya macam lah. Habis tu kalau lain nak makan pun kan. Gula jadi tinggi. Bila gula banyak dalam darah, dia jadi macam kristal lah. Dari darah kita tak ni tak lancar. Lepas tu masuk macam-macam ada proses kan, proses tu ni. Lepas tu sebab masa tu dia dah sampai satu tahap kita kita punya buah pinggang tak boleh kontrol, kita punya macam buang air kan. Orang panggil apa? Dia punya prostat dia tak boleh nak dia tak ada ni. Jadi bila mana saya doktor nasihat suruh pakai pampers. Pertama sebab kerap pergi beli air kan, pakai. Masa tu boleh jalan lagi. Cuma tu dia bagi ubat kencing manis tu lah kan. Lepas tu tiba-tiba bila pakai pampers ni, tak getah pampers tu. Bila kita kencing kali pertama okey. Bila kencing kedua sepatutnya kena tukar pampers. Biar pergi dah, sebab kita malas nak buka kan. Baby rupanya tang dia punya getah tu dia jadi gatal. Bila gatal kita pegang sur. Woi syok garu apa? Bila garu dia melecet dah. Bila melecet, bila dia melecet, dia jadi macam ayak bisa keluar. Dia pedih. Lepas tu kan, pasal dia jadi macam bau macam ayak bisa kan. Macam tak enak. Lepas tu pergi hospital, masa tu tak pergi, dia jadi kali kedua. Saya jadi macam nak muntah tak ditahan kan. Masuk hospital, muntah betul wife babak dia ada macam belakang ni macam ayat bisa keluar. Dia pun cecek upah nak bila dia dah ni kuman dah masuk. Dia jadi nano. Dipotong ni. Buang tu dia ayat tu. Nano. Bila dia potong tu, daripada situlah rupanya urat saraf kita banyak tau sini. Saya tak duduk. Tak duduk. Tapi boleh berjalan lagi. Duduk pelan-pelan gitu lah. Boleh berjalan. Lama-lama doktor suruh keluar lah. Hospital kan boleh duduk lama kan. Paling tinggi seminggu je tu. Keluar. Saya ni kan suka jenis jumpa kawan-kawan restoran kedai kopi dah apa. Orang perempuan saya pergi mengajar, saya pun naik motor start pergi kedai mamak. Dia sebenarnya tu kan. Susu. Benar dah ni kan. Lepas tu dia balik, saya pun balik buat bodoh. Kata, abang macam mana? Abang okey. Tak cerita. Kata anak kita, tadi abang keluar pergi kedai mamak. Masa saya naik kedai mamak tu, bila saya naik, badan kita rasa nak terlentang tau. Pasal apa ni? Masa tu dia dah serang kaki dah. Pasal apa ni? Lepas tu dia jadi muntah-muntah. Dia orang bawa hospital. Sekali yang bawa hospital cek. Doktor pun pening. Cara yang macam-macam. Dia cek. Rupanya lah sekali. Dia kata, kami dah dapat dah penyakit pakcik ni. Dalam 1000 ada 2 orang macam tu ada dah.
saya punya antibody tau ni sepatutnya dia jaga kita, dia protect kita punya badan. Dia pula pergi serang saraf saya. Apa dah terkeliru? Dia keliru. Dia serang saraf saya. Mana dia keliru mana dia belok lah kan. Dia patut dia serang belah kaki. Kita nak pergi bilik air mula-mula dia orang bagi tongkat satu. Okey boleh jalan. Tak dapat detect kan? Lepas tu satu pun tak boleh macam nak jalan lah. Bagi tongkat 4 tu pula. Boleh lagi. Lepas tu pakai tu tarik lagi serung tu. Tak boleh kan. Dalam masa saya ambil wuduk ya, bilik air kan lincin. Jatuh. Masa tu di hospital lah. Jatuh. Bila jatuh doktor ubah tu depa buat macam-macam lah. Depa macam-macam dia buat kan. Yalah, ikut dia lah. Lepas tu dia masuk ubat. Satu ubat tu yang untuk protect balik kita punya macam tak mau bagi saraf apa ni, kita punya antibody lawan saraf tu. Kos dia 22,000. Tapi saya tak bayar lah sebab kita ada, pertama kita ada subsidi, yang kedua saya ada toleh mengajar tu kan. Jadi tak payah bayar lah. Lepas tu masa ditarik tu saya jadi fikir macam-macam tak. Fikir macam mana ni nak mengajar ni. Masa tu pula dia jadi kita PKP kan. Orang nak zerah pun tak boleh, kawan-kawan nak main pun tak boleh. Isi nak main zerah pun curi-curi, doktor tak ada boleh main. Kalau nak hantar barang pun tak di bawah guard masuk. Jadi pening cakap pun kalau kita buat handphone okey lah, boleh cakap pakai ni kan. Pakai kamera phone-nya tu. Lepas tu dia fikir macam-macam. Tu yang dia main tekanan darah tinggi tu. Dia apa lagi dah, tapi bukan masalah darah tinggi, masalah saya saraf saya tu. Tak boleh jalan. Bila tak boleh jalan, dia buat apa tau? Dia tarik ni sampai ke muka lah. Bila tarik muka kita jadi herot. Tak herot sangat, tak herot sangat lah. Yang saya boleh tahu tu, bila saya minum air kan bila kita minum dia automatik dia boleh creep kita punya lidah kan. Ni minum air nak meleleh. Jenuh saya tahan tu. Minum begitu. Nampak dah nikmat Allah bagi tu. Bila kita sihat. Lepas tu pula kan bila kita doa ajak orang, bila sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita kena wakaf ismam. Ni Fatihah lah. Kena munculkan mulut. Ta'in kan muncul kan. Ta'in tak boleh. Lepas tu pula cakap gitu je. Dia nak di stroke kan. Saya kata ya Allah. Lepas tu mereka tengok saya teruk. Mereka sepatutnya saya duduk satu bilik tu 2 orang lah. Special lah. Duduk yang sebelah tu pensyarah. Duduk kan. Sembang bagus dah tukar apa-apa. Lepas tu bila dia tengok saya teruk, dia hantar terus pergi duduk ward sakit jantung tu. Yang satu bilik 6 orang tu. Sakit jantung ni 3 orang lah. Mula first tu Cina meninggal. Yang kedua India meninggal. Yang ketiga abang duduk sebelah saya. Saya tengok makan abang ni. Mereka jamu apa ni. Sarawak Palabu. Saya kata bagus. Malam tu dia pula pergi. Lepas tu saya fikir mereka duk check saya punya gula kan. Tak naik duk 3 dah. Dia jadi macam orang panggil apa? Hyper kan. Jadi saya kata aku tak ada lah. Hantar mesti kawan-kawan semua hantar. Saya minta maaf halal pun melawak. Mereka pun bukan teriak. Mereka 3 orang lebih ni aku tak tahu lah. Tengok Allah punya tarik tu nikmat senyum. Kita hari ni makan menu semua je tau. Tak ingat ke dia? Tak ingat kat dia. Tu Allah marah. Nampak dah. Lepas tu lalas sekali doktor pakar semua main. Dia pun tak boleh buat apa. Dia pun bawa saya pergi current. Cucuk saya ni. Wah nak bagi saya berjalan ni. Tengok saraf. Dia punya keputusan tu zero lah semua. Masa tu saya yang pemikiran. Saya kata ya Allah kalau nak uji aku ambil aku. Tak apa aku redha lah. Nampak macam mana kan. Dah nak jalan tak boleh. Nak cakap apa? Orang pun tak faham. Bini kita yang faham. Pasal duduk kita lama, bahasa isyarat dia pandai kan. Nampak? Lepas tu, lama-lama, doa jugalah. Lepas tu main fisio, main dia duduk urut-urut muka kan. Dia balik rumah, dia kata, nanti kalau pakcik keluar hospital, dia pun tak boleh keluar. Saya duduk 2 bulan masa tu. Pasal dia masuk ubat tadi yang kata 22 tu, 22,000 tu. Dalam masa seminggu saya ada kesan. Tapi seminggu pun tak ada kesan. Mana penyakit saya ni luar daripada dia punya ni lah. Kemudian lepas test otak, takut kita otak ada problem kan. Tak ada apa, otak normal dia kata. Mereka pun heran. Tak apa heran-heran tapi kita ingat Allah Ta'ala kan. Dan mau doa-doa juga. Saya tak jalan masa tengah hari raya bulan puasa lah. Puasa nak masuk raya. Masa tu saya teruk lah. Tak boleh buat apa, duduk terentang tu lah.
Lama-lama saya kata doktor saya nak balik lah, nak pergi urut. Di hospital kita jadi bahan uji mereka lah. Mereka duk katok, lepas tu doktor pelatih mai. Memang jemu lah. Tak ada, kan ada perubahan. Balik rumah, uai urut. Minta uai urut, barulah nampak perubahan. Tapi Quran kena baca juga. Allah baca habis lah. Macam mana Allah tahu kan. Lama-lama urut lah, baru boleh sebut bagi betul balik. Lepas tu yang kawan-kawan buat, tak ni Pak Syim kami nak baca. Baca mana aku pun gitu ya. Nak baca macam mana. Dia pun akan tahu tak kita sakit tau. Dia pun duk ingat, duk ngajak tu kan. Jadi sebenarnya bukan bacaan kita tu lah yang apa ni. Sebenarnya syirik tu juga. Syirik tu juga. Nampak tak? Cumanya ni kita belajar ni bagi kita apa? Membaca tu. Nak bagi betul, faham, tak amal. Okey, tak apa. Bukanlah kata baca ni berdosa ke apa. Dah. Tapi kalau yang paling marah dia, yang Allah marah tu, pasal kita tak mau belajar. Tak mau belajar. Lepas tu pandai-pandai pula keluar hukum. Itu dia. Okey, baik. Okey Jadi Islam ni mana kata? Iman ni mana kata? Contohlah kita beriman dengan Al-Quran, kan? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dengan para Rasul dan pada kitab. Kita beriman dengan kitab. Berapa kitab yang wajib kita beriman? Satu kitab Al-Quran lah. Kitab-kitab lain tak beriman. Taurat, Zabur, Injil. Baik, kita sebut Al-Quran sudah. Kita sebut Al-Quran. Al-Quran ada berapa juzuk? 30. Ada berapa surah? 114. Kod tak ada kena tempat. 114. Okey, semua 114 tu semua ada bismillah. Ada satu surah tak ada bismillah. Surah apa? Surah Taubat. Dalam surah Taubat Allah ganti balik bismillah tu dalam surah apa? Mana kata satu surah tu dia ada dua bismillah lah. Bismillah pertama sekali, kemudian tengah-tengah tu ayat yang ke-30. Surah An-Namli, surah semut. Ayat 30, surah tu surah yang ke-27. Allah kata apa? Dia kata innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Abang Rosdi dia dengar dan duk